di dalamnya campuran perak, besi, karbon, titanium, peralatan itu mengandungi nano. Bahan yang dibuat oleh peralatan itu turut mengandungi nano. Contohnya kosmetik ataupun barang-barang yang dipilih oleh syarikat MSP ini yang bentuk makanan. Saya yakin kesemuanya telah menggunakan peralatan yang di dalamnya sudah ada nano. So, jalan. Jadi, apabila peralatan untuk membuat makanan dan minuman dan pakaian dan ubat-ubatan itu ada mengandungi unsur nano, maka ia akan meresap jauh ke dalam sel-sel kita. Jadi maknanya kita terus mendapat tenaga daripadanya. Okey, itu tentang makanan ya. Jadi kalau makanan itu diambil secara kasar, ia akan merosakkan buah pinggang. Kerana buah pinggang nak tapis susah. Tapi kalau makanan itu sudah diproses secara nano, buah pinggang relax-relax aja, serap, hantar, guna, pakai dan jalan seperti biasa. Jadi kalau kita enggan mengambil makanan-makanan yang dibuat secara proses nano, maka buah pinggang kita akan bekerja lebih kuat untuk mengasingkan bahan-bahan yang sepatutnya lebih awal telah diasingkan oleh peralatan nano tadi. Setakat ini ada apa-apa soalan? Okey, kalau tak ada saya teruskan. Minuman misalnya, minuman yang mengandungi nano itu adalah minuman yang disimpan di dalam bekas yang dibuat daripada bahan-bahan yang mengandung unsur nano. Saya beri contoh macam bahan-bahan dari gunung berapi yang dicampur dengan titanium, dicampur dengan perak. Maka bila diletak air di dalamnya, air itu turut mengandungi partikel-partikel nano yang mana bila diminum diresap terus ke dalam badan kita. Dan oleh itu, kerja-kerja penyerapan oleh usus dan oleh sel-sel menjadi mudah. Jadi tubuh badan itu menjadi segar. Itu bab minuman tadi bab makanan. Kali ini saya nak bercerita tentang pakaian. Jadi pakaian nano seperti Beacon adalah pakaian-pakaian yang dibuat daripada benang-benang yang dalamnya sudah ada tenaga. Jadi bila benang-benang itu yang telah dipertenagakan dijadikan pakaian seperti token kaki, token tangan, token kepala, token wristlet, token paha, token kaki, token pinggang dan ke seluruh badan, maka kita akan memperoleh tenaga ataupun nano daripada pakaian itu sendiri. Jadi senang kata, kita ni boleh kenyang dengan memakai pakaian-pakaian yang mempunyai nano. Jadi untung ke rugi? Untung. Tentera-tentera yang bekerja di bahagian tertentu, mereka telah diberi pakaian nano yang mahal. Bila sebut tentang tentera, saya suka nak memberi contoh. Pedang Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima yang soleh. Pedangnya itu dibuat daripada besi yang bertatah karbon, yang dibuat secara berulang-ulang, yang menghasilkan pedang yang ringan, tajam serta
boleh tembus perisai. Sebab itulah Salahuddin Al-Ayyubi menang dalam perang Salib. Jadi all over the world ni dah suspend sangat. Pedang ni apa yang ada kat pedang ni sampaikan dia boleh mengalahkan satu angkatan yang besar yang mustahil kalah. 10 tahun yang lalu telah dibuat kajian pedang itu sendiri. Pedang Salahuddin Al-Ayyubi didapati di dalamnya mengandungi unsur nano, iaitu campuran besi dan perak. Dan juga ada karbon dan plus metal transisi. Subhanallah, sejak zaman dulu lagi sebenarnya nano sudah ditemui. Herannya besi ini tajam, ringan dan boleh tembus perisai. Maka bila mereka menyangka aku dah ada perisai, aku jaga je tempat lain, tikam di bahagian perisai tu, maka semua mati, semua tembus. Kena. Itulah namanya pedang Damaskus ataupun disebut sebagai pedang nano. Orang lelaki mesti suka dia pedang-pedang ni. Jadi pedang nano ni pedang yang diproses secara berulang-ulang dengan menggunakan falsafah berzikir. Bila kita berzikir la ilaha illallah, zikir itu apabila dah banyak dia menghasilkan satu benda lain. Itulah konsep nano. Nano ni sungguh luas ya. Kemudian apakah amalan-amalan nano dalam perubatan saya beri contoh, iaitu ubat-ubat yang diperhalus dengan cara teori potentize, iaitu teori pengulangan. Ia mestilah dikisar sebanyak berapa kali. Misalnya 100 kali dinamakan 100x, 1000 kali dinamakan 1 cm. Dan begitu juga berapa kali maka ia menghasilkan nano yang berbeza-beza. Contoh bunga-bunga yang menghasilkan nano, saya beri contoh bunga Echinacea, ECHINACEA. Bunga Echinacea ni dia berwarna ungu. Dia di dalamnya ada satu nano yang sangat hebat. Kalau anda ambil bunga ini, rendam dalam air, kemudian anda tambah dengan sedikit apa itu namanya, bahan-bahan penyerap, nanti dia mendap, bahan atasnya anda tabis, maka dapatlah dia punya patinya. Pati itu adalah mengandungi nano, yang mana nano bunga Echinacea ini meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Jazlan, saya ada bunga Echinacea ni, Jazlan. Masa Jazlan datang COP di tempat saya ada bagi hadiah. Ingat tak? Itu adalah produk yang dibuat daripada bunga Echinacea, iaitu bunga nano. Pandai. Yes. Pandai. Itu ada nano tu. Satu biji dia boleh berada di tubuh anda selama 30 hari. Dia berada di dalam tubuh atau di dalam sel selama 30 hari. Macam manalah anda boleh tahu umur dia 30 hari? Ada satu buku Materia Medica yang di dalamnya menceritakan tentang berapakah umur nano dalam satu-satu herba. Jadi kita makan sebiji saja, Echinacea itu boleh, pati bunga itu boleh berada di tubuh kita selama 30 hari. Itulah nano. Kemudian saya bagi contoh lagi.
contoh nano lagi, tadi banyaklah seperti apa tadi? Satu lagi ialah dari galian iaitu Carbovegetabalis, iaitu arang buluh. Dan kita tahu arang buluh tu ada dalam produk kita kan. Jadi apakah kuasa arang buluh ini? Kuasa arang buluh ini akan memperbaiki sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Tu ada yang kata ya betul. Jadi jika anda mempelajari nano, anda hendaklah tahu apa yang dimaksudkan dengan apa yang dimaksudkan dengan nano yang ada pada barangan-barangan yang kita pakai. Apakah kelebihan barangan yang ada nano ini? Kelebihannya ada 3. Yang pertama, ia adalah memulih. Yang kedua, memelihara. Yang ketiga, menyelaraskan tenaga. Kenapalah ya tenaga ini mesti diselaraskan? Kerana ia adalah berubah-ubah. Sungguh memeranjakan apabila kita dalam seharian ni adalah memerlukan ion negatif sebanyak 13 bilion 13 bilion ion negatif. Ion negatif ni pula disumbangkan oleh batu yang bernama germanium. Germanium ni adalah satu batu yang bila anda hancurkan, dia punya debu tu kalau anda letak di kulit anda, kulit tu terus bercantum gitu. Itu kalau anda letak batu tu begitu saja ya. Tapi bila anda ambil germanium dan jadikan pakaian, maka ia akan disimpan dalam pakaian itu dengan lebih lama dan lebih baik. Itulah dia tadi nano germanium. Selain daripada itu, barang-barang nano itu menyebabkan adanya keseimbangan bioelektrik. Apa itu keseimbangan bioelektrik? Itu dari ion-ion bahan-bahan yang mengandungi nano. Jadi apabila bahan-bahan nano ini diletak pada kulit, maka dia akan menyebabkan semikonduktor yang ada pakaian nano ini menyebabkan darah dapat bergerak dengan lebih lancar. Ia adalah satu arus yang terkawal, di mana arus dalam tubuh kita ditambah lagi dengan arus yang ada pakaian nano tadi, maka ia menjadi bertambah molek atau bertambah lancar atau bertambah baik. Jadi ion nano ni, dia punya tugasnya ialah membantu sistem limfa kita. Apa itu sistem limfa? Iaitu sistem yang membantu sistem edaran darah. Sistem limfa ni di seluruh tubuh kita ada 600 biji dia seumpama biji kacang. Dia berada di seluruh tubuh dan dia tertumpu di beberapa tempat sebagai center dia. Jadi apabila sistem limfa ini dibantu oleh pakaian yang ada nano, maka kadar arus pergerakannya menjadi molek dan oleh itu dia membantu edaran darah berjalan dengan lebih lancar. Edaran darah ni yang utama,
Tapi darah yang beredar di dalam tubuh kita ni, sekiranya di dalamnya ada unsur-unsur tak baik seperti bahan-bahan yang membawa penyakit, Allah telah melempahkan dia keluar. Bila ia keluar dari saluran darah, maka ia masuk ke sistem saluran limpa. Sistem saluran limpa inilah yang akan tapis dan buang. Sistem saluran limpa ini mengeluarkan satu cecair yang dipanggil cairan getah bening ataupun cairan getah yang cair tetapi ia adalah seumpama getah. Saya beri contoh, bila anda merasa gatal di selengkang kaki kanan dan kiri, dan bila anda gosok, anda dapati keluar daki-daki seumpama macam getah. Sama selepas anda mula memakai bottom counter ataupun memakai bipit, nanti anda dapati di celah-celah itu ada daki yang macam getah melekit-melekit itu. Itu adalah tanda cecair limpa telah mengeluarkan bahan-bahan penyakit toksik dan bahan-bahan yang ada penyakit-penyakit dikeluarkan terus melalui kulit. Nah, rasa tak? Itulah yang dinamakan sebagai nano dalam cecair getah bening ataupun cecair, bahasa sebutannya interstitial. Susah nak sebut interstitial tu, sebut ajalah cairan getah bening ataupun cairan getah bening apa bening? Cair lah gitu, cair. Jadi nano yang ada pada pakaian yang kita makan atau bening jernih. Jernih, cairan getah jernih. Jadi kalau kita dah makan makanan nano, minum minuman nano, kalau anda nak menghasilkan minuman yang ada nano, hendaklah anda masa mengacaunya buat pusingan lawan jam dan dengan kiraan 12 serta gandaan 12. Mengapa 12? Kerana dari situlah berlaku perkiraan ion positif dan ion negatif. Lagi satu fakta yang sungguh istimewa ialah ion negatif atau disebut sebagai nano sejuk ini diperolehi dalam pergerakan solat. Saya beri contoh, solat itu mempunyai 13 rukun dan dalam satu rukun mengandungi 1000 nano negatif yang menyejukkan kita dan persekitaran kita. Oleh itu, kita hendaklah tahu apakah dia 13 rukun solat itu. Pertama, rukun solat itu ialah niat. Kita niat aja terus dapat ion negatif atau ion sejuk sebanyak 1000 tu. Yang kedua, berdiri tegak atau berdiri betul. Yang ketiga ialah takbiratul ihram. Kita sebut Allahu Akbar, terus dapat ion negatif. Rukun yang keempat ialah membaca Fatihah. Rukun yang kelima ialah rukuk serta tomak-nina. Kalau anda rukuk tidak ada tomak-nina, anda tak dapat ion sejuk tadi, tak dapat. Yang keenam ialah iktidal, dan iktidal juga mesti dengan tomak-nina. Yang ke-8, duduk di antara dua sujud. Yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Yang ke-10, membaca tahiyat akhir. Yang ke-11, membaca selawat. Yang
Yang ke-12 memberi salam Assalamualaikum. Masa sebut Assalamualaikum tu mesti tepat. Jangan Assalamualaikum. Jangan. Mesti Assalamualaikum. Alif sin tu ada tasdid, maka mesti ditekan. Maka dia menghasilkan rukun yang ke-12 itu memberi salam. Rukun yang ke-13 tertib. Jadi itu semua menghasilkan setiap 1,000 ion negatif. Ion negatif ni semua dapat menolak ion-ion panas, iaitu daripada iblis. Dan nama iblis itu bersembunyi di dalam bacaan Fatihah. Bila anda tersebut nama iblis, anda dapat ion panas. Saya beri contoh 7 tempat dalam bacaan Fatihah yang mengandungi nama-nama iblis yang menghasilkan ion panas atau ion jahat. Terletak di antara huruf dal dan huruf lam. Misalnya kita kena baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti mulut terkatup. Masa kita membaca Alhamdulillah, kita kena sebut sebiji-sebiji. Kita kena sebut Alhamdulillahi. Alhamdulillah dengan lil tidak boleh disambung sehingga menjadi dulil. Kita tak boleh sebut Alhamdulillah. Kita kena sebut Alhamdulillahi Rabbil. Itu. Itu maknanya pelajaran nano yang terhasil dari sebutan. Nano yang terhasil dari sebutan. Hari ni tak puasa. Jadi 13 rukun solat tadi dikali dengan 1000, maka dapatnya ialah 13,000. Maka kita boleh menghasilkan ion-ion negatif itu melalui pergerakan-pergerakan dalam solat kita tadi. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Ustazah Satnya bertanya tentang emas yang kita pakai itu ada pengaruh tak pada diri kita? Jawabnya memang ada. Kerana Allah menciptakan segala galian-galian di bumi itu penuh dengan kebaikan. Jadi kalau seseorang lelaki memakai emas, dia menjadi tak bagus pula. Kalau perempuan memakai emas, dia menjadi bagus pula. Macam mana tu Ustazah? Dia berbeza mengikut jantina ke? Kerana Allah telah menciptakan Adam dan Hawa itu ada berbeza. Jadi sebab itu dalam agama kita melarang orang lelaki memakai emas kerana orang lelaki itu cenderung menjadi lemah lembut. Macam mana nak jadi tentera pakai pedang Salahuddin Ayyubi kalau dah pakai emas? Tapi pakaian-pakaian anak kita itu dibuat daripada arang bulu putih, batu limanium, batu perak, batu titanium. Semua tu siapa tak pakai memang rugi habis.
Sebabnya apa? Sebabnya anda mendapat tenaga dan perimbangan tenaga, perimbangan ion positif dan negatif, dan juga nano yang tersedia. Lagi kalau kita nak dapat tenaga nano, adalah kita berdekatan dengan sumber-sumber nano seperti pokok yang hidup, berada di bawah pokok, berada di sebelah pokok bunga, ataupun meletakkan satu ruang di dalam rumah kita yang ada tanah gitu. Kata ruang di anjung depan ke, anjung belakang ke, yang ada tanah. Bila dia terpancar dengan cahaya matahari, maka tanah dan cahaya matahari ini menghasilkan ion-ion negatif, iaitu ion pengimbang. Lagi kalau di rumah kita hendaklah tahu satu keluasan itu hanya sepertiga sahaja boleh kita meletak furniture ataupun barang-barang. Selebihnya kena kosonglah. Saya beri contoh macam ruangan yang saya mengajar ngaji ni. Kekasan yang ada hanya meja, kursi, kipas, kancing, pembahagi bilik, aircon dan kipas. Jadi bila campur-campur kira hanya sepertiga dari luas keluasan ruang ini. Maka dia di dalamnya mengandungi ion positif, ion negatif, ion nano yang seimbang. Kita letak segala barang sampai dinding-dinding, sampai ceiling ada barangnya, maka percampuran ion positif dan negatif itu tidak seimbang, menyebabkan orangnya sesak nafas, menyebabkan orangnya macam ikan di air, kekurangan air, itulah. Ibarat tinggal di rumah kita ni macam ikan di dalam air, maka nanonya tidak mencukupi. Ya. Ya, pandai. Tanah tu, kata ibu saja, masukkan dalam pasu, tanam bunga yang hidup, bunga renik ke, bunga apa ke, kenakan kat serbah jendela. Jadi bila matahari masuk, dia akan membekalkan kita dengan ion-ion negatif. Kalau kita tak ada suasana macam itu, maka kita kena memakai pakaian nano ni dari kepala sampai ke ujung kaki. Kerana kalau dia dibalut secara penuh, maka bagusnya kita pakai itu semasa siang, kerana siang itu kita bergerak. Bila kita bergerak, sebelah kaki dia menghasilkan 175 watt. Sebelah kaki kita ni, kalau Cik Azlan beratnya berapa? 80 kg? 82. Kalau 82 kg, maka tenaga yang dihasilkan sebelah kaki je dah banyak dah. Dekat-dekat 200. Kalau kanan kiri dah 400. Apabila token nano yang kita pakai menggerakkan tenaga itu sebanyak itu, tenaga adalah sesuatu yang tidak boleh dimusnahkan, tetapi tenaga itu boleh dipindahkan. Jadi bila tenaga yang kita dapat dari kita bergerak tu disimpan oleh token kita yang token nano, token itu akan bagi balik tenaga itu ke seluruh tubuh kita yang ada baju nano. Jadi ia ibarat macam dibalut gitu, macam telur ayam dibalut dengan tenaga. Jadi berapa punya untung? Dan keluar tenaga tapi tenaga digunakan semula. Itulah dia nano. Dan itu adalah huraian tentang Bismillahirrahmanirrahim. Allah menerangkan tentang Ar-Rahmannya, menerangkan tentang kasih sayangnya, di mana aku mengasihi makhlukku seperti menatang minyak yang penuh.
sayang tu macam ibarat telur yang dibalut dengan satu benda yang sangat berharga, ditatang dan dikasih. Maka hendaklah kita bila mempelajari nano ini, kita faham bahawa setiap masa Allah mengasihi kita. Cara Allah mengasihi itu dengan memberikan teknologi. Oh. Sebab tajuk kita hari ini nano dan tenaga kan. Jadi tenaga tu kalau kita makan, kita nak dapatkan tenaga nano, maka kunyahan kita itu tidak boleh kurang dari 44 kali. Cuba anda makan, kemudian anda kunyah dan anda kira adakah anda mengunyah dengan secukupnya ataupun anda telah kunyah lebih kurang lepas tu pelan, yang mana satu. Jadi bila hari ini anda mendengar kuliah nano, hendaklah anda makan dengan penuh sopan santun. Itu makan mesti setiap suap itu kalau boleh bismillah. Setelah menelan, kita kata Barakallah. Kalau nak dapat nano yang lebih. Kerana semasa proses menelan itu, maka ia telah ditolak dengan satu tolakan nano. Dan perut, dari perut dia ditolak ke bahagian-bahagian lain tubuh, dan semuanya itu dijalankan dengan proses nano. Dan satu lagi, jika anda hendak mendapat nano dari minuman, makanan dan pakaian dan obat-obatan, hendaklah anda pastikan mendapat bekalan yang halal. Kerana sesuatu yang tidak halal itu dibaluti oleh setan-setan. Apabila teknologi nano telah berkembang, tak lama lagi kita akan ada satu alat yang bila di-spray dekat diri kita, kita boleh melihat makhluk-makhluk yang biasanya kita tak nampak. Dan makhluk-makhluk itu adalah dari golongan jin. Apabila kita naik ke angkasa lepas, kita banyak planet-planet yang ada banyak jin-jin di situ. Dengan menggunakan teknologi nano, kita naik ke sana untuk mengambil kekayaan seperti titanium. Di samping itu kita pun akan mengajar la ilaha illallah kepada makhluk-makhluk yang ada di planet-planet di atas. Yang mana makhluk-makhluk itu berkembang 10 kali ganda. Manusia membiak satu, makhluk-makhluk yang tidak beriman dari golongan kita itu membiak 10 kali ganda. Senang saja kalau anda nak berdakwah kepada makhluk-makhluk itu yang dia tinggal di alam nano. Tengah-tengah malam anda ngaji, terutama bila anda ngaji surah Ar-Rahman. Di pertengahan surah Ar-Rahman tu anda mungkin terdengar makhluk-makhluk yang tak kelihatan mata ini akan mengucap kalimah la ilaha illallah. Kalau anda berada di rumah, pukul 11 ngaji, tiba-tiba anda terdengar satu bacaan la ilaha illallah secara beramai-ramai dan bergema, ketahuilah itu adalah makhluk-makhluk dari jin yang bila mendengar anda membaca surah Ar-Rahman, mereka pun mengucap syahadat. Azan ni cerita nano ke cerita dakwah. Siapa yang berdakwah dia akan dapat banyak tenaga nano. Ni yang paling dapat banyak ni Cik Razak lah, sebab dia yang menginisiatifkan kan. Jadi saya rasa
Tak apa Kak Jah, boleh lagi boleh. Boleh dan tapi siapa yang ingin menyoal, silalah menyoal. Kerana anda akan mengamalkannya selepas ini. Jadi kalau solat mesti tomak nina. Yo dapat tenaga nano. Jangan nak cepat-cepat. Ada soalan? Silalah soal. Buka mic nak tanya. Rugi kalau tak tanya. Hari ni kita dapat macam-macam yang kita tak tahu. Kita dah buat pergerakan tu, perbuatan tu, tapi hari ni kita baru tahu apa dia. Jadi tanya lagi. Bila kita tanya, Kak Jah kita lagi banyak idea dia akan keluar. Tak apa, jangan tengok jam tu. Jam tu baru pukul 3, tak apa. Kita boleh, kita mula lambat tadi kan, kita boleh lewat sikit. Okey, kalau gitu siapa yang ada Quran boleh semak surah Al-Fatihah. Tengok apakah huruf-huruf yang tidak boleh disambung dalam Al-Fatihah itu. Ada 7 tempat ya sesungguhnya. Dan 7 tempat itu jangan anda tersebut nama-nama iblis, nanti datang tenaga jahat. Itu yang dinamakan tenaga nano ya. Cuba buka surah Al-Fatihah. Jadi pertama huruf dal tidak boleh disambung dengan huruf lam. Kerana dulil itu adalah nama iblis. Jadi kena sebut Alhamdulillahi Rabbil gitu. Sementara huruf ha tidak boleh disambung dengan huruf ra. Jadi bacanya kena Alhamdulillahi Rabbil. Tak boleh baca Alhamdulillahi Rabbil. Apa tu tadi? Hirab. Hirab adalah juga nama tenaga negatif tenaga jahat. Ataupun nano panas. Diikuti oleh perkataan Maliki Yaumiddin. Perkataan huruf kaf tidak boleh disambung dengan huruf ya. Jadi bacanya mesti berbunyi begini. Maliki Yaumiddin. Tak boleh Maliki Yau. Kiau tu tak boleh sebut. Kiau. Bila disambung kiau tu dia menjadi satu sebutan roh panas, roh jahat. Maliki Yaumiddin. Tak boleh baca Maliki Yau. Kiau tu tak boleh bunyi kiau. Kemudian Iyaka na'budu. Huruf kaf tak boleh disambung dengan huruf nun. Mesti baca sebiji. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Wa iyaka nasta'in tu ka dengan nas tu kanas tak boleh disambung. Jadi dah ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dah ada 5 5. Ada 2 lagi, ia terletak pada Siratal ladzina an'amta alaihim. Ta dengan ain tak boleh sambung. Kita tak boleh baca an'amta alai, tak boleh, kena an'amta alaihim. Begitu. Yang ketujuh ialah maghdubi dengan alaihim. Huruf ba dengan huruf ain tak boleh disambung. Tak boleh baca maghdubi alai, bi alai tak boleh, kena maghdubi alaihim. Itulah pelajaran nano.
Okey, selain daripada 7 nama iblis di dalam pelit-pelitan surah Al-Fatihah ini,